Fi Zilalil Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat-ayat 191 hingga 195. Dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpai mereka, dan usirlah dari tempat yang mereka telah mengusirkan kamu, dan penindasan itu lebih buruk dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di kawasan-kawasan Masjidil Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, jika mereka memerangi kamu di situ, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan terhadap orang-orang yang kafir. Ayat 191. Kemudian, jika mereka berhenti memerangi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 192. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penindasan dan sehingganya agama itu untuk Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidak ada pencerobohan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ayat 193. Pencabulan di bulan haram dibalas dengan pencabulan di bulan haram, dan pencabulan terhadap perkara-perkara yang suci itu dibalas dengan balasan yang setimpal. Oleh itu, sesiapa yang menceroboh kamu, maka balaslah dengan pencerobohan yang setimpal dengan pencerobohan mereka terhadap kamu, dan bertakwalah kamu pada Allah, dan ketahuilah Allah itu bersama orang yang bertakwa. Ayat 194. Dan belanjakanlah harta kekayaan kamu untuk sabilillah, dan janganlah kamu campurkan diri kamu di dalam kebinasaan, dan lakukanlah amalan yang baik, sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang yang melakukan amalan yang baik. Ayat 165. Penindasan terhadap kaum muslimin pasti ditentang dengan peperangan. Kemudian ayat yang berikut menekankan pelancaran perang terhadap orang-orang yang telah memerangi kaum muslimin dan menindas mereka kerana memeluk agama Islam dan mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Juga menekankan supaya terus berperang sehingga mereka dapat membunuh musuh-musuh itu dalam keadaan apa sahaja dan di mana sahaja mereka menemui mereka, kecuali di kawasan Masjidil Haram. Kecuali orang-orang yang kafir itu memulakan peperangan di kawasan itu dan mereka memeluk agama Allah. Ketika ini kaum muslimin tidak lagi dibenarkan membunuh mereka, walaupun sebelum ini mereka telah menindas dan memerangi orang-orang Islam. Dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusirkan kamu. Dan penindasan itu lebih buruk dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di kawasan-kawasan Masjidil Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, jika mereka memerangi kamu di situ, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan terhadap orang-orang yang kafir. Ayat 191. Kemudian, jika mereka berhenti memerangi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 92. Penindasan terhadap agama Allah merupakan satu pencabulan terhadap sesuatu yang paling suci dalam hidup manusia. Oleh sebab itulah penindasan lebih jahat dari pembunuhan, yakni lebih buruk dan dari membunuh, mencabut nyawa dan menghapuskan hidup seseorang. Adalah sama sahaja sama ada penindasan itu dilakukan dengan ancaman dan tindakan keras yang menyakiti, atau dengan mengadakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang jahat yang boleh menyesatkan orang ramai, merosakkan akhlak mereka dan menjauhkan mereka dari agama Allah, atau menggalakkan mereka supaya kafir dan memeluk agama itu. Sebagai contoh yang paling dekat ialah sistem hidup komunis
yang mengharamkan pengajian agama dan menghalalkan pengajian menolak Tuhan dan mengadakan undang-undang yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram seperti berzina dan minum arak dan menggalakkan orang ramai ke arah itu dengan berbagai-bagai cara bimbingan dan dalam waktu yang sama memberi gambaran yang buruk kepada mereka supaya jangan mengikut tata susila yang baik yang disyariatkan di dalam agama Allah. Ia menggunakan undang-undang dan peraturan ini sebagai kewajipan-kewajipan yang pasti yang tidak boleh diletakkan oleh orang ramai. Pandangan Islam yang memberi kebebasan beragama dengan agama Allah dan memberi nilai yang paling tinggi kepada kebebasan ini dalam hidup manusia adalah satu pandangan yang sesuai dengan tabiat Islam dan dengan pandangannya terhadap matlamat kewujudan manusia. Kerana matlamat kewujudan manusia ialah beribadat kepada Allah dan termasuk dalam lingkungan ibadat segala kegiatan baik yang dilakukan kerana Allah. Sesuatu yang baik, mulia yang dimiliki seseorang insan itu ialah kebebasan beragama dengan agama Allah. Oleh kerana itu, sesiapa yang merampas kebebasan ini dari seseorang dan menindaskan agamanya secara langsung atau melalui sesuatu perantaran, maka ia telah melakukan satu jenayah yang lebih besar dari membunuhnya. Oleh sebab itulah Allah mendorongkannya melawan dan membunuhnya. Kerana ini ayat ini tidak berkata perangilah mereka, malah berkata dan bunuhlah mereka. Dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpai mereka. Yang ini di mana sahaja tempat yang kamu temui mereka dan dalam keadaan apa sahaja pun mereka berada dan dengan apa cara yang dapat dilakukan kamu dengan syarat mematuhi peradaban Islam yang melarangkan mencaing-caingkan anggota musuh dan membunuh mereka dengan membakar dengan api. Tidak dibenarkan berperang di kawasan Masjidil Haram yang telah ditetapkan Allah sebagai kawasan aman, di mana setiap orang yang berada di kawasan itu mendapat keamanan sebagai memperkenankan doa kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Allah telah menjadikan Masjidil Haram tempat pertemuan manusia, di mana mereka dapat menikmati keamanan, kebebasan dan kedamaian. Tidak dibenarkan berperang di kawasan Masjidil Haram kecuali terhadap orang-orang kafir yang tidak menghormati kesucian dan memulakan perangan terhadap kaum muslimin di kawasan itu. Ketika inilah orang-orang Islam dibenarkan berperang menentang mereka sehingga berjaya membunuh mereka. Itulah balasan yang sesuai terhadap orang-orang yang kafir yang menindas orang-orang Islam kerana agama mereka dan tidak menghormati kesucian Masjidil Haram, di mana mereka hidup dengan aman damai. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat 162. Keberhentian yang mewajarkan mereka mendapat keampunan dan rahmat Allah itu ialah keberhentian mereka dari kekafiran, bukannya semata-mata berhenti dari memerangi orang-orang Islam atau menindas mereka kerana agama mereka. Kerana keberhentian dari memerangi dan menindas orang-orang Islam itu hanya membolehkan orang-orang Islam berdamai dengan mereka sahaja. Tapi ia belum mewajarkan mereka untuk mendapat keampunan dan rahmat Allah. Tujuan Al-Quran menyebut keampunan dan rahmat di sini ialah untuk menggalakkan orang-orang kafir itu beriman supaya mereka mendapat keampunan dan rahmat setelah mereka bersikap kafir dan melakukan pencerobohan. Alangkah agungnya Islam. Ia menyebut keampunan dan rahmat kepada orang-orang kafir dan menggugurkan hukum balas bunuh dan bayaran diah sebaik sahaja mereka memasuki barisan kaum muslimin yang pernah diperangi dan ditindas mereka dengan berbagai-bagai tindakan yang jahat.
Matlamat peperangan ialah untuk mendapat jaminan agar tidak ada orang yang ditindas kerana memeluk agama Islam, dan tidak ada orang yang dihalang dari agama Islam dengan menggunakan kekuatan atau sebagainya sebagai kekuatan undang-undang yang mereka hayati di bawah naungan atau peraturan-peraturan yang mengongkongkan mereka dengan perkara-perkara yang menggoda iman mereka, menyesatkan adilah mereka dan merosakkan akhlak mereka. Dan matlamat ini dapat dicapai apabila kedudukan agama Allah itu kuat dan kukuh hingga digeruni musuh-musuhnya. Oleh sebab itulah mereka tidak berani bertindak melakukan penindasan, dan tidak siapa pun yang ingin beriman merasa takut dihalang oleh orang di mana-mana kuasa atau takut mendapat penindasan dan tindakan-tindakan yang menyakitnya. Di sini jelaslah bahawa kaum muslimin adalah tugas supaya terus berperang sehingga mereka dapat menghapuskan kuasa-kuasa penceroboh dan zalim itu, dan hingga agama Allah mencapai kemenangan dan kedudukan yang teguh. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penindasan, dan jadilah agama ini untuk Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidak ada pencerobohan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ayat 193. Anjuran jihad kekal sehingga hari kiamat. Jika ayat ini ketika turunnya sedang menghadapi kekuatan kaum musyrikin di semenanjung tanah Arab yang bertindak menindas orang ramai dan menghalangkan perkembangan agama Allah. Namun maksud ayat ini adalah umum dan arahannya tetap kekal berterusan pada bila-bila masa. Anjuran jihad kekal berterusan sehingga hari kiamat. Anjuran jihad kekal berterusan hingga hari kiamat. Anjuran jihad kekal berterusan sehingga hari kiamat. Kini setiap hari ada sahaja kuasa zalim yang menghalangkan orang ramai dari memeluk agama Islam, dari agama Allah, iaitu menghalangkan mereka mendengar dakwah Allah dan beriman dengannya setelah mereka yakin kepada kebenarannya dan berpegang dengannya dengan aman. Kaum muslimin adalah ditugaskan pada setiap waktu supaya meleburkan kuasa yang zalim ini dan membebaskan orang ramai dan penindasannya agar mereka dapat mendengar dakwah Allah, memilih agama Allah dan mendapat hidayah Allah. Larangan terhadap penindasan ini diulangkan sekali lagi pembicaraannya setelah dikecam dan disifatkan sebagai perbuatan yang lebih kejam dari melakukan pembunuhan. Ulangan ini menyarankan betapa besarnya perkataan ini di dalam pandangan Islam. Juga mewujudkan satu dasar yang amat besar yang mengadakan pada hakikatnya satu hari lahir yang baru bagi manusia di tangan Al-Quran, iaitu satu hari lahir yang meletakkan nilai manusia pada nilai akidahnya, di mana hidup seseorang manusia itu diletakkan di sebelah daun neraca dan diletakkan pula akidahnya di sebelah daun neraca yang satu lagi. Kemudian menjadi neraca akidah itu lebih berat. Begitu juga mengikut dasar ini dapat ditentukan siapakah musuh-musuh manusia yang sebenarnya. Mereka ialah orang-orang yang melakukan penindasan terhadap manusia-manusia yang beriman dan menyakiti orang-orang yang Islam kerana keislaman mereka. Mereka lah orang-orang yang menafikan umat manusia dari sebesar-besar unsur kebaikan dan menghalangkan mereka dari agama Allah. Dan mereka lah golongan yang wajib diperangi dan dibunuh oleh kaum muslimin di mana-mana sahaja mereka dijumpai. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada penindasan, dan jadilah agama ini untuk Allah semata-mata. Dasar agung yang disyariatkan oleh Islam dalam ayat pertama Al-Quran yang diturunkan mengenai peperangan ini masih lagi berkuat kuasa
dan akidah Islam juga masih terus menghadapi orang-orang yang mencerobohinya dan menceroboh pemeluk-pemeluknya dengan berbagai cara, dan penindasan dan tindakan-tindakan kejam juga masih terus menimpa orang-orang yang beriman dalam bentuk individu, kelompok-kelompok dan umat-umat seluruhnya pada setengah-setengah waktu. Dan setiap mereka yang menghadapi penindasan terhadap agamanya dalam apa-apa bentuk sekalipun adalah diwajibkan bangkit melawan dan berperang dan menegakkan dasar agung yang syariatkan oleh Islam itu. Oleh sebab itulah kelahiran dasar ini merupakan hari lahir yang baru bagi umat manusia. Apabila golongan yang zalim itu berhenti dan melakukan kezaliman dan berhenti dari menjadi batu penghalang di antara manusia dengan Allah Tuhannya, maka mereka tidak lagi boleh dicerobohi dan diperangi, kerana jihad itu hanya ditujukan untuk menghapuskan kezaliman dan orang-orang yang zalim. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi pencerobohan kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Ayat 193. Perbuatan melawan dan menentang orang-orang yang zalim ini dinamakan sebagai pencerobohan, adalah bertujuan untuk menyeragamkan kata-kata sahaja, sedangkan yang sebenarnya ialah tindakan yang adil dan saksama, dan itulah tindakan mempertahankan orang-orang yang teraniaya dan pencerobohan orang yang zalim. Kemudian ayat yang berikut menerangkan hukum berperang di dalam bulan-bulan haram, bagaimana sebelum ini telah diterangkan hukum berperang di kawasan Masjidil Haram. Pencabulan di bulan haram dibalas dengan pencabulan di bulan haram, dan pencabulan terhadap perkara-perkara yang suci itu dibalas dengan balasan yang setimpal. Oleh itu, sesiapa yang menceroboh kamu, maka balaslah dengan pencerobohan yang seimbang dengan pencerobohan mereka terhadap kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat 194. Hukum berperang dalam bulan-bulan haram, yakni orang-orang yang mencabui kehormatan bulan haram, maka balasannya ialah diharamkan dari segala jaminan keamanan yang dijaminkan oleh bulan haram. Allah telah menjadikan Baitul Haram sebagai kawasan aman dan damai baginya, dan damai sebagaimana ia telah menjadikan bulan haram itu sebagai masa aman dan damai, di mana keselamatan, darah, segala perkara yang suci dan harta benda dipelihara dan dilindungi, dan tiada siapa pun boleh menyentuhnya dan bertindak jahat terhadapnya. Sesiapa yang enggan berteduh di kawasan yang aman dan mahu menafikan orang-orang Islam dan menikmatinya, maka balasannya ialah dinafikan darinya dan dari siapa yang mencabut perkara-perkara yang suci ini, maka tidak lagi dipelihara segala perkara yang suci pihaknya, kerana pencerobohan terhadap perkara-perkara yang suci adalah dibalas dengan pencerobohan yang setimpal. Tetapi walaupun diharus membalas pencerobohan itu, namun keharusan itu diletakkan di dalam batas-batas tertentu yang tidak boleh dilampaui. Ia tidak diharuskan mencabut perkara-perkara yang suci, melainkan kerana darurat yang tidak diharuskan berbuat begitu sekadar darurat itu sahaja. Oleh itu, siapa yang menceroboh kamu, maka balaslah dengan pencerobohan yang setimpal dengan pencerobohan terhadap mereka terhadap kamu, yakni tanpa melampaui batas dan tanpa keterlaluan. Perkara ini adalah terserah kepada
kepekaan takwa kaum muslimin, kerana mereka sendiri sedar sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini bahawa mereka sebenarnya telah mendapat kemenangan semata-mata kerana pertolongan Allah. Di sini Al-Quran mengingatkan mereka supaya Allah bersama orang-orang yang bertakwa selepas. Ia menyuruh mereka bertakwa, dan sudah tentu takwa itu merupakan sebaik-baik jaminan. Hikmat infak fi sabilillah. Di samping jihad memerlukan kekuatan kaum lelaki, maka ia juga memerlukan kekuatan keuangan. Di masa dahulu, seseorang pejuang Islam berusaha menyediakan sendiri kelengkapan perang, kenderaan perang dan bekalan perang. Di sana tidak ada gaji-gaji tertentu yang diterima oleh pemimpin-pemimpin tentera dan para prajuritnya. Yang ada di sana hanya semangat sukarela untuk mengorbankan nyawa dan harta. Inilah semangat yang diwujudkan oleh akidah Islam apabila segala peraturan ditegakkan di atasnya. Akidah ini tidak perlu mengeluarkan belanja untuk melindungi dirinya dari penganut-penganutnya dan dari musuh-musuhnya. Malah para prajurit dan para panglima sendiri akan tampil dengan sukarela mengeluarkan belanja untuknya. Tetapi ramai di antara orang-orang Islam yang miskin yang ingin berjihad dan mempertahankan agama Allah dan panji-panji akidah Islam tidak mampu mengadakan kelengkapan dan bekalan perang untuk diri mereka sendiri, seperti alat-alat perang dan kenderaan perang. Lalu mereka datang menemui Nabi SAW memohon supaya mereka dibawa dengan kenderaan ke medan perjuangan yang jauh yang tidak dapat sampai dengan berjalan kaki. Dan apabila tidak ada kenderaan yang dapat membawa mereka ke sana, maka mereka pun pulang dengan air mata yang berlinang sebagaimana telah diceritakan oleh Al-Quran. Mereka kembali sedangkan mata mereka penuh digenangi air mata kerana sedih tidak mempunyai sesuatu untuk dibelanjakannya kerana berjihad. Surah At-Taubah ayat 92. Kerana keadaan-keadaan seperti inilah terdapat banyak arahan-arahan Al-Quran dan bimbingan Nabi supaya mengkorbankan perbelanjaan untuk sabilillah, iaitu perbelanjaan untuk menyediakan kelengkapan perang bagi para pejuang. Dan di kebanyakan tempat di dalam Al-Quran, seruan berjihad disertakan dengan seruan mengorbankan perbelanjaan untuk sabilillah. Infak sabilillah. Infak fi sabilillah. Dalam ayat yang berikut, Al-Quran mengira keengganan untuk mengorbankan perbelanjaan sabilillah itu sebagai perbuatan membinasakan diri sendiri yang dilarang melakukannya oleh orang-orang Islam. Dan belanjakanlah harta kekayaan kamu untuk sabilillah, dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan lakukanlah amalan yang baik sehingga sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang yang melakukan amalan yang baik. Ayat 195. Keengganan mengorbankan perbelanjaan sabilillah membinasakan jiwa seseorang dengan penyakit kikir dan membinasakan masyarakat Islam dengan kelemahan, terutama dalam sistem hidup Islam yang ditegakkan di atas semangat sukarela. Martabat insan. Kemudian Al-Quran meningkatkan kaum muslimin dan martabat jihad dan infak kepada martabat insan, iaitu membuat kebaikan dengan sebaik-baiknya. Dan lakukanlah amalan yang baik, sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang yang melakukan amalan yang baik. Ayat 155. Martabat insan adalah martabat amalan ibadah yang paling tinggi di dalam Islam, dan ia telah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahawa ihsan itu ialah
engkau membuat amalan ibadat seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka dia melihat engkau. Apabila jiwa seseorang telah sampai kepada martabat ini, maka ia akan melakukan segala ketaatan dan kebaktian, dan akan meninggalkan segala maksiat, dan akan bermukarrabah dengan Allah dalam segala perkara, sama ada kecil atau besar, dalam semua keadaan, sama ada sulit atau terang. Inilah kata-kata kesimpulan yang menamatkan ayat perang dan infak, dan di sinilah Al-Quran menyerahkan urusan jihad pada diri seseorang supaya ia berjihad dengan semangat ihsan yang merupakan setinggi-tinggi martabat keimanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah.